Para Miswara merupakan generasi keempat keturunan Sang Nila Utama yang memerintah Singapura. Ia mewarisi pemerintahan Singapura tetapi terpaksa berpindah ke Tanah Melayu pada tahun 1400 setelah Singapura dikalahkan oleh Siam dan Majapahit. Para Miswara membuka dua kota di tepi Sungai Muar, iaitu Kota Biawak Busuk dan Kota Buruk. Setelah mengetahui Kota Biawak Busuk dan Kota Buruk sudah tidak boleh lagi dijadikan pusat pentadbiran dan tempat tinggal, para Miswara dan pengikutnya kemudian berpindah mencari lokasi lain sehingga sampai di muara Sungai Bertam, iaitu nama lama Sungai Melaka, dan mendirikan kerajaan. Kesultanan Melaka adalah sebuah kerajaan Melayu yang penting dalam sejarah Malaysia dan rantau Asia Tenggara pada abad ke-15. Bandar Melaka merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan utama di rantau itu dan menjadi salah satu pusat kebudayaan dan perdagangan paling penting. Kesultanan Melaka diberi nama sempena Melaka atau Malaka dalam sebutan Inggeris yang pertama kali didirikan oleh para Miswara, seorang pemerintah Melayu yang memilih Melaka sebagai tapak kerajaannya pada awal abad ke-15. Kesultanan ini kemudiannya tumbuh dan berkembang sebagai pusat perdagangan, budaya dan politik di rantau tersebut. Nama Kesultanan Melaka adalah hasil daripada sejarah dan kepentingan Bandar Melaka dalam pengukuhan dan perkembangan kuasa kerajaan itu. Terdapat 6 sebab mengapa Kota Melaka menjadi tumpuan masyarakat seluruh dunia dari awal abad ke-15. Pertama, lokasi geografi yang strategik. Melaka terletak di persimpangan jalur perdagangan laut antara Timur Tengah, India, China dan Kepulauan Nusantara. Kedudukan geografi yang strategik ini menjadikan Melaka pusat perdagangan yang penting di rantau tersebut. Ia juga merupakan hentian penting bagi kapal-kapal yang mengembara di Selat Melaka, salah satu selat paling sibuk di dunia. Kedua, penguasaan Selat Melaka. Kesultanan Melaka mengawal Selat Melaka yang merupakan laluan penting dalam perdagangan maritim. Ini memberi kuasa kepada Melaka untuk mengenakan cukai dan mengutip tol dari kapal-kapal yang melalui selat ini, menjadikan bandar tersebut sebagai sumber pendapatan utama. Ketiga, budaya multi-etnik. Melaka menjadi tempat kediaman pelbagai kumpulan etnik termasuk Melayu, Cina, India, Arab dan pelbagai kumpulan etnik lain. Keberagaman etnik ini menyumbang kepada pertukaran budaya dan perdagangan yang aktif antara masyarakat pelbagai bangsa. Keempat, pusat penyebaran Islam. Kesultanan Melaka memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam di rantau ini. Raja-raja Melaka dan penduduknya memeluk agama Islam dan Melaka menjadi pusat agama dan kebudayaan Islam yang penting. Kelima, kekayaan sumber alam. Melaka mempunyai akses kepada sumber-sumber alam yang kaya, termasuk rempah-rempah seperti lada, cengkeh dan pala. Sumber-sumber alam ini adalah komoditi berharga yang sangat dicari dalam perdagangan antarabangsa pada zaman itu. Dan keenam, hubungan diplomatik. Kesultanan Melaka menjalin hubungan diplomatik dengan kuasa-kuasa asing seperti China, India dan Arab. Ini membuka pintu kepada pertukaran budaya, pengetahuan dan perdagangan dengan kuasa-kuasa besar tersebut. Kesemua faktor ini bersama dengan faktor lain menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan dan budaya yang utama dalam sejarah Nusantara dan membantunya menjadi tumpuan masyarakat seluruh dunia dari awal abad ke-15. Apabila Melaka mula berkembang dengan sangat pesat menjadi tumpuan seluruh dunia, maka dari situlah bermulanya tercetus idea untuk memberi nama pada kawasan perdagangan ini. Pada mulanya, para Miswara cuma nak mencuba kawasan baru ini je, sama ada bagus ataupun tak. Kerana sebelum ni, dua kota yang dibina di kawasan Muar tak menjadi. Namun, apabila kawasan baru ini menjadi perhatian terutama dalam aktiviti perdagangan dan pentadbiran,
Kawasan ini dirasakan sangat sesuai untuk dijadikan kawasan kerajaan yang baru. Jadi ramai yang termakan cerita nama Melaka datang dari sebuah pokok. Anda rasa cerita itu betul? Gah sangat ke cerita tu nak dibandingkan dengan wujudan sebuah kerajaan yang besar dan terhebat di seluruh dunia? Sebenarnya nama Melaka yang dikatakan datang dari sebuah pokok sebenarnya hanyalah rekaan semata-mata yang ditokok tambah berdasarkan cerita para miswara mencari tempat baru. Tak logik nama tu datang dari sebuah pokok kerana perkataan Melaka tak pernah digunakan di mana-mana tempat lain di seluruh alam Melayu dengan nama Melaka pada pokok. Tak ada nama pokok dengan nama Melaka pun sebenarnya. Itu hanyalah rekaan dan helah penulis barat supaya generasi sekarang melihat Taman Melayu tidak pernah ada hubungan dengan masyarakat luar. Dengan kata lain, barat membina persepsi bahawa masyarakat Melayu dulu adalah masyarakat yang hanya duduk di bawah tempurung, yang tak campur dunia luar, yang tak tahu apa-apa, yang bodoh, tak ada ilmu dan mundur. Itulah kejahatan penulis barat tentang kita. Sejarah Melayu kita dijajah oleh barat. Sebenarnya tak wujud pun kisah pelanduk putih kecil yang tendang anjing. Melaka tak ada pelanduk pun ketika itu dan pelanduk mula-mula wujud hanya di sekitar Kelantan je. Begitulah betapa liciknya rekaan dan persepsi yang dibina oleh barat untuk orang Melayu baca. Sebenarnya nama Melaka berasal dari perkataan Arab iaitu Malakat yang bermaksud perhimpunan para pedagang mengikut sumber Arab. Ketika itu orang Arab aktif dalam aktiviti perdagangan di rantau ini dan merekalah yang beri nama tempat tu kepada tamadun Melayu yang agung ini. Sebutan Malakat adalah yang sebenar dan ia telah digunakan selama berabad-abad lamanya. Disebabkan kemasyhuran pusat perdagangan ini yang disegani oleh pedagang dan pelayar dari seluruh dunia, Melaka turut digelar Bumi Darul Azim, bermaksud tempat yang agung, besar atau mulia. Bagaimanapun, sejak kota Melaka dijajah sekitar tahun 1511, gelaran Darul Azim kian luntur di bibir dan ingatan rakyat dan pedagang luar, sehinggalah tidak diketahui oleh generasi sekarang. Sejarah Melaka sangat menarik dan bermula sejak berabad-abad lamanya. Kota itu merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan yang hebat dan ia diasas oleh para miswara. Namun apabila dijajah, segala khazanah dirampas, dicuri dan hasil Melaka dibawa pulang ke negara penjajah masing-masing. Jom sertai ahli channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik ini dengan klik butang join di bawah video ini atau klik link pada bahagian description. Ada 4 pakej yang disediakan. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan apabila anda klik butang join sekarang. Sokongan anda sangat membantu channel ini.